أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah Ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemberian Allah Ta'ala okat fursah kepada kita selaku hamba, dengan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku manusia, tidak lain tidak bukan nikmat yang pertama, iaitu nikmat al-Islam. Kalau kita fikir tengok di dalam dunia Allah Ta'ala ni, berapa ramai banyak manusia, berbilai bangsa dan juga agama. Tapi kita kena ingat kata kita ni manusia yang terpilih, berada di dalam agama yang terpilih. Dah keistimewaan kita ni menjadi manusia, menjadi manusia yang terpilih di dalam agama Islam. Dan yang kedua, nikmat yang besarnya agama, iaitu kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh yon kelik pada umat zaman sebelum daripada wujudnya kita ni, pakat nak jadi belaka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tak ada dah. Orang panggil kata ketua para anbiya, umat ataupun nabi yang akan masuk syurga sebelum daripada nabi lain. Keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang buka syurga Allah Ta'ala. Supaya dengan umat dia. Kita kena syukur banyak di atas peluang okat yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku hamba. Nyawa yang dia beri masih lagi kita ni boleh guna. Nikmat kesihatan tubuh badan, boleh kita berjalan mari di masjid. Nikmat telinga yang Allah Ta'ala beri, boleh lagi dengar orang mengajar. Nikmat mata penglihatan masih lagi jelas. Tak ada kata gagal kok sebanyak nikmat yang Allah Ta'ala beri ni, kita menjadi manusia yang bersyukur insya-Allah Ta'ala. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, sebut kata hamba Allah Ta'ala ni, kita kena ada panduan kita. Kalau pengajian yang lalu ni, kita belajar cara kita nak kena hati. Manusia ni kalau tengok makinah enjin dalam tubuh dia hati. Kita ngaji dah kata hati ni, apabila kita lantun, kita letih mari dah, kita buat mari dah, tapi kalau tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Kita menjadi manusia yang rugi di depan Allah Ta'ala. Apabila kita kenal enjin kita, hati kita, kita pandu dia menjadi comel dan menjadi manusia yang ikhlas, dan kita boleh tebus syurga Allah Ta'ala di depan Allah Ta'ala dengan rahmat dia. Sebab itu pada malam ini kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, satu kerata ayat ataupun beberapa kerata ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, Allah Ta'ala turunkan satu ayat di dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat yang pertama di dalam surah An-Nisa. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan di dalam surah dia juga di dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karrah fanakuna minal mu'minin.
Dan dua kerata ayat kita mengaji pada malam ini untuk sama-sama kita menjadi manusia yang berjaya dunia dan juga akhirat. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Cuba kita klik kembali kepada peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat akhir zaman ni, dan kalau kita tengok masyarakat di tempat kita ni pakat dakwa kata umat Nabi belaka. Dan pakat kata balah tu, kata balah ni. Dan kita ni tak ada dah turut Nabi, dekat dengan Nabi. Dan kita ni besar Nabi, akik Nabi. Dan di setiap sudut segi perbuatan kita ni, kita rakyat kata kita ni kasih ke Nabi. Nah, tak ada dah kata orang yang paling kasih ke Nabi. Cuba kita tengok, cuba kita fikir, cuba kita kaji ayat Quran. Nah, kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas dan juga amalan, kedua-duanya kita kena cek sama. Dan ikhlas kita cek hati kita. Amalan ni kita kena cek ayat Quran dan juga hadis Nabi. Ingat kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Kalau sebut kata nak ceramah, siapa-siapa boleh ceramah belaka. Dah sebut kata nak dengar, boleh dengar belaka. Dah kalau telinga tak tuli, tak boleh dengar sama. Dah kalau ciwit kita mi ada kuasa nak ceramah, nak berayak, boleh rayak sama. Tapi ingat Nabi kita berpesan dua perkara. Nah, dalam kita nak beramal, dalam kita nak mengerjakan sesuatu, kena berlandaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Kisahnya, dah cuba kita tengok siapa yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Dah 1400 tahun lebih dah tinggal kita ni umat akhir zaman. Kalaulah kita nak mengerjakan sesuatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah kita kena tengok sahabat kasih Nabi balah mana. Dah kalau kita ambil ukur kita dengan sahabat ni jauh seperti dengan bilangnya waktu 1400 tahun. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, seorang sahabat yang bernama Sauban, dah di dalam kisah menceritakan kasihnya Sauban kepada Rasulullah. Dah kehidupan harian dia tak boleh nak duduk dia. Satu ketika orang tanya dia, "Bapa mu ni gelisah kok tu, gelisah kok ni?" Dah orang tina tawar makan tengah hari pun berasa tak lalu. Dah duk mikir gapo? Dah ada panhang gapo? Dah ada riwayat kata satu ketika Nabi jalan tengok dia ni berasa kata duduk using supaya duduk mikir. Nabi tanya dia, "Hei Sauban, mu duk mikir gapo?" Dah gapo hak ditimpa atasmu? Boleh mung ni lalu tak lalu makan. Dah minum air orang bertawar pun tak sih. Sauban kata, "Ya Rasulullah." Dah soalan ni semua sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf dan juga Sauban sendiri dah tanya belaka dengan Nabi. Tapi kita tengok Nabi nak jawab balah mana. Ya, Sauban dia ni berasa kasih ke Nabi nya siapa rusing. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami berada di zamanmu ya Rasulullah. Boleh duduk sekali dengan Nabi. Ada masalah boleh kita tanya Nabi." Dah di dalam medan perang pun berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kat satu ketika Nabi bergurau dengan sahabat dia. Satu ketika dia pergi berjalan rehlah bersama dengan Rasulullah. Dah setiap sudut pekerjaan perbuatan dengan Nabi sama. Dah aku duk bosannya dia kata apabila datang hari kematian. Ni cara orang bijak mikir. Cuba kita tengok kita mikir siapa dah sahabat Nabi. Dah sekiranya kita mengkaji kembali kepada hadis dan juga Quran, kita tidak akan menjadi manusia yang rugi. Dah cuba kita tengok lakkan cara kita nak kasih ke Nabi. Dah kasih ke Nabi boleh kasih sama, tapi kena lakkan dia. Dah dia tak kena julu selalu dah. Supaya saya mengajar dulu. Nak ayat kata orang Syiah ni kasih pada Ali. Dah pak kita boleh tak kasih kepada Ali? Boleh. Dah Ali bin Abi Talib seorang sahabat. Dah berada di zaman Rasulullah. Apa kita tak boleh kasih kali? Boleh kasih tapi tak boleh telajak. Dia telajak timbul satu mazhab orang panggil Syiah. Dia hakik Ali siapa martabat siapa kepada Nabi. Dia sabit tu kasih dia ada lakkan dia. Dia ada kip cangkat dia. Dia kalau kasih berdoa, dia telajak siapa ke hak Islam tak batas dia jadi geleweng dan juga sesat di dalam kegelapan. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sauban dia kata, "Hei Rasulullah, hamba ni duduk mikir, duduk kata kita ni ketika di atas dunia tak apalah. Boleh duduk dengan Rasulullah. Dan apabila datangnya hari kematian,
Hamba duk bosannya, hamba ni tak boleh masuk syurga. Dah, duk bimbang takut rawang Nabi dengan dia ni. Apabila mati, Nabi cacing jelas dia boleh masuk syurga. Dah, hamba ni tak cerak lagi kata nak masuk syurga ke masuk neraka. Kata kelah hamba ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi tak semestinya hamba berada denganmu ya Rasulullah. Sebab Nabi ni dia duduk martabat tinggi. Dah, boleh jadi kita duduk syurga yang pertama, Nabi yang ketujuh. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kasihnya seorang sahabat kepada Nabi. Siapa ke bimbang takut hari kematian, hari yang kita kekal di dalam syurga, tapi tak boleh duduk sekali dengan Nabi. Sekadar dunia saja. Dah, kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Nabi sendiri ni kasih kepada sahabat dia. Dah, tapi Nabi boleh jamin tak? Boleh jawab selalu tak kata, "Hei sahabat, mu tak usah bosan. Dah, cerak kalau mu mati mu duduk ngaku dalam syurga." Boleh jawab, boleh. Tapi kalau wahyu tak turun, Nabi tak berani juga nak rakyat. Senyap Nabi. Apabila dengar soalan daripada sahabat seorang yang kasih kepada dia, bimbang takut perpisahan dia di hari kematian, tak boleh duduk di dalam syurga sekali, dia Nabi SAW. Dah, turunlah wahyu ayat yang saya baca. Dah, Jibril turun kepada Nabi SAW. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ayat Quran mengajar kita selaku manusia, selaku hamba Allah Ta'ala. Ayat Quran memberi gambaran kepada kita selaku umat Nabi SAW. Asbabun nuzul, sebab-sebab ayat diturunkan dengan seorang sahabat Thauban, kasih kepada Nabi, nak duduk dengan Nabi di dalam syurga seperti mana di atas dunia. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran beri jaminan kepada manusia yang kasih kepada Nabi. Allah Ta'ala katakan, "Wa may yuti'illah war rasul." Sesiapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Kita nak taat balah mana? Dah, kita dengar semua tu imam duk baca di dalam tarawih, tu imam duk baca di dalam solat fardu. Dah, "Wa may yuti'illah war rasul." Duk dengar semua. Takut dengar masuk telinga kanan tu telinga kiri. Malam ni kita kena wipah ayat Quran. Malam ni kita kena ukur tubuh badan kita dengan sahabat Nabi. Malam ni kita nak menjadi kasih sayang kita, cinta kita kepada Nabi ni seperti sahabat kasih kepada Nabi. Kita kena faham sungguh. Supaya dengan saya ngajar minggu yang telah lalu, sekiranya kita buat satu pekerjaan tidak ikhlas, kita menjadi manusia yang rugi. Supaya juga dengan malam ni, sekiranya kasih kita letak kepada Nabi tapi tak kena tepat. Kita kasih kepada Nabi tapi tak jelas, jadi semabur, jadi gelap, rugi juga kita. Nak jelas balah mana? Kita dengar ayat Quran Allah Ta'ala ajar kita. "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang sesiapa yang mentaati Allah Ta'ala dan juga Rasul. Nak taat balah mana? Yang pertamanya taat kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Sekiranya kita dengar daripada tok guru, daripada para penceramah, daripada siapa-siapa pun, kalau sekiranya perkataan dia tidak sakut paut, tidak datang daripada Allah Ta'ala, kita kena beradu sebentar. Kita kena beradu sebentar. Kita kena beradu balah mana? Kita tengok kata mari daripada Nabi ke dak? Quran tak ada tak apa. Wa may yuti'illah, sesiapa yang taat kepada Allah, kembali kepada Quran dia, ada akad sah lagi. War rasul. Kalau tak ada dalam Quran, kita kaji tengok ada tak masa Nabi. Dalam hadis Nabi ni ada royak ke dak? Dua perkara syarat. Kalau sekiranya kita nak menjadi manusia dan seperti sahabat yang nak duduk sekali dengan Nabi di dalam syurga, Allah Ta'ala kata kena taat kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasul. Dan cara dia kembali kepada Quran dan juga kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada Quran. 1400 tahun yang telah lalu, siapa di zaman kita hari ini, tidak ada seorang manusia mana pun boleh menyelewengkan Quran. Quran ni Quran kalamullah yang Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala dia jamin kata Quran tak ada siapa boleh reka-reka dan juga tambah. Nak korek tak boleh, nak tambah tak boleh, nak ubah pun tak boleh. Ni Quran yang Allah Ta'ala jaga. Ni yang pertama. Kita tak usah bimbang. Sekiranya kita berpegang dengan Quran, kita berpegang dengan sunnah Nabi, jalan kita tidak akan sesat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hak kita duk bosan di dalam ayat lain Allah Ta'ala kata kan? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ni hak kita duk bosan. Ingat kata seteru kita di dalam dunia ni siapa kepada hari kiamat.
Allah Ta'ala wi tambihe, wi peringatan kepada kita selaku manusia. Mung kena ingat kata walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang yang berdusta kufur dengan Allah Ta'ala. Manusia, sekelompok manusia yang berpaling dengan ajaran Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Mereka akan panggil kamu, erik tangan kamu, suruh pergi sekali dengan dia. Gimana? Minan nuri ila zulumat. Daripada Quran pergi kepada kegelapan. Daripada sunnah Nabi pergi kepada kesesatan. Hak ni hak kita duk bosan. Hak ni hak kita duk takut. Berapa banyak umat manusia yang berpaling dengan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dua syarat Nabi apabila diturunkan wahyu dengan soalan Sauban yang kasih kepada dia. Allah Taala kata mu kena taat pada Allah, taat kepada Rasul, fa ulaikal ladzina an'ama Allah. Ma'al ladzina an'ama Allah. Maka mereka yang taat kepada Allah ikut Quran, dan mereka yang taat kepada sunnah Nabi mengikut hadis Nabi, mereka akan bersama-sama memperolehi nikmat di dalam syurga dengan siapa? Minan nabiyyin. Ni satu dalil. Kalau kita taat kepada Allah melalui Quran, kalau kita taat kepada Nabi melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan memberi nikmat kepada kita bersama-sama dengan para rasul, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kita ngaji dah sejarah orang-orang ni. Allah Ta'ala dia janji kepada orang yang tubik medan perang apabila mati syahid bersama-sama dengan para nabi di dalam syurga. Kita boleh bertemu belaka. Kita di zaman ni tak ada perang dah. Kalau kita kaji sejarah perang Badar lah, perang Uhud lah, perang Tabuk lah, sahabat belaka. Tapi kita tak ada kena perang. Cuma kita Allah Ta'ala minta kita taat melalui Quran dan juga ikut melalui sunnah. Dua tu ya kita. Kalau kita turut sengati, Allah Ta'ala kata aku akan memberi nikmat bersama-sama dengan para nabi, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Manusia ni kalaulah dia kasih kepada Nabi, cuba dia tengok Abu Bakar As-Siddiq. Satu peristiwa sebelum daripada tersebarnya agama Islam di kota Mekah. Kita kena kaji sejarah. Sejarah inilah akan membawa kita kepada jalan yang benar. Setiap sejarah peristiwa berlaku di zaman Nabi disebut di dalam kitab-kitab sirah melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya saya ngajar dulu saya sebut juga. Nak sebut hadis ni banyak hadis. Hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, tak kira lah berapa banyak beribu-ribu hadis yang menceritakan peristiwa-peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok tuayang. Hak kasih kepada Nabi yang pertamanya Sauban radhiyallahu anhu. Duduk wasa kata gelisah, kasih ke Nabi, takut mati, tak boleh duduk sekali dengan Nabi. Marinya ayat Quran wi jamin kalau sekiranya taat Allah, taat Nabi bersama dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama masuk Islam. Apa kita tak kaji Abu Bakar? Abu Bakar ni tak ada dah orang kasih paling hebat di segi cintanya kepada Rasulullah. Dalilnya satu ketika sahabat dia mari tanya Ali bin Abi Talib. Ali ni orang berani. Tak ada dah. Masa umur dia 11 tahun, 12 tahun. Apabila Allah Ta'ala perintah hijrah daripada Mekah tu pergi kepada Madinah, siapa hak ganti kata Nabi? Pembesar-pembesar Quraisy buat satu perhimpunan. Pakat beceh mesyuarat kita nak bunuh balah mana Nabi. Tak boleh ada orang nama Muhammad di dalam kota Mekah. Bahaya sebab apa? Muhammad akan mempecah belah ke agama tok nenek kita. Serupa dengan kita hari ni. Cuba kita tengok kaji sejarah. Zaman hari ni pun serupa. Kasihlah kepada agama tok nenek kita. Kita kembali wisuk Nabi. Agama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak mengkaji hadis Nabi? Kenapa kita tidak kembali kepada peristiwa sejarah sahabat yang kasih kepada Nabi? Satu ketika Ali ni apabila Allah Ta'ala perintah dia suruh keluar daripada Mekah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhimpunan mesyuarat bicara di antara pembesar-pembesar Quraisy pilih. Dia takut juga nak bunuh Nabi. Nabi ni kabilah dia terkun, dia debel juga di kota Mekah. Sorak tengok kalau kita pergi bunuh sore, kita tak ada lawan dengan terkun Nabi, dia debel juga.
Dah, Abdul Muttalib ni Hashimiyah juga, dah terkun orang Bakar Mekah juga. Jadi buat dia buat pakate, kita pilih. Setiap terkun hak debel-debel ni kita ambil pemuda dia, we cukup 10 orang. Katalah terkun ni seorang, we cukup 10 orang, kita pergi rumah Nabi. Dah, lepas tu kita pakat bunuh sekali belaka. Dah, bo mari beripung jadi 10 terkun ni, tak wani lah alik Nabi. Dah, nak ayat kata pakate jahat nak bunuh Nabi ni. Kalau kena kita tahu dah kata Nabi ni orang mari nak bunuh, kita jang kan nak tidur atas katil Nabi, tak jang. Dah, lari dulu kita ni. Kasihnya Ali bin Abi Talib kepada Rasulullah, jang. Dah, Nabi tak mati tak apa. Janji kahwin ni boleh pokpong Nabi, dah boleh jaga Nabi. Ali ni seorang sahabat yang apabila orang mari nak bunuh Nabi di katil dia, Nabi tubik daripada rumah, Ali pergi tidur. Dah, po demo selok kain tengok bukan Nabi SAW. Siapa dia? Ali bin Abi Talib. Dia mau bergaduh, tak saya bunuh. Dah, kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hak saya naknya peristiwa apabila sahabat dia tengok Ali ni kalau dalam medan perang tak ada dah orang hak paling berani. Pedai dia tak serupa dengan orang dah. Dah, pedai dia tu cabai dah 2 mata. Ni Ali bin Abi Talib. Dah, sahabat mari tanya dia, man asja'un nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ahabbun nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanya Ali bin Abi Talib, Ali, wasa nak tanya sikit ni. Nah, aku nak tanya kata siapa orang yang paling berani yang pokpong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat mana, manusia mana yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, orang tanya tu dia berasa kata Ali dak. Ali jawab mana-mana. Dah. Ali jawab kata tak ada golongan manusia sahabat yang kasih kepada Nabi lebih pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sahabat kejut. Sahabat kata fok kami ni mari tanya mung ni kami dewasa kata mung dah kasih kepada Nabi. Dah tak ada dah kami tengok. Dan juga mung orang yang paling berani pokpong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali kata dak, dah Abu Bakar lebih pada aku lagi. Dah, peristiwanya ketika nak bangun Islam di kota Mekah, dah apabila pembesar-pembesar Quraisy buat sekat buat kezaliman, dah pakat duk cicir Nabi, pakat duduk igat Nabi, Nabi, pukul Nabi. Satu ketika Ali umur dia lebih kurang 11 tahun. Dah, dia tengok masa tu dia kecil lagi. Dah, apabila manusia buat perhimpunan pakat jahat musyrikin-musyrik Mekah di kota Mekah, dah pakat duk tolak Nabi, wak nyanyo ke Nabi tahu kata Nabi wak bagi ajaran baru iaitu al-Islam. Dah pakat duk tolak Nabi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, Nabi orang pertama Islam kata bada'ul gharib, dah untuk menjaga agama Allah Taala dimaki, dicicir, dah dimaki, dicicir, dipakai batu, likung dengan api, nak buat zalim ke atas seorang rasul yang bernama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah apabila Abu Bakar dia tengok kata, siapa dia duk kena zalim di kota Kaabah. Dah, Kaabah masa tu belum daripada Islam penuh dengan berhala. Dah buat nyanyo ke Nabi, kata ke Nabi. Abu Bakar apabila dia tahu Rasulullah, dah dia ungar daripada tempat rumah dia pergi menuju kepada Rasulullah. Minta beri lalu tapi kita nak mari menuju kepada Rasulullah. Dah tengok Nabi ni kena zalim. Dah darah tubik daripada kepala menilih sampai ke hujung kaki. Dah royak kepada Uqbah. Dah orang kedai Mekah kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia royak kepada orang kedai hak buat zalim ke Nabi, mu nak bunuh ke seorang lelaki yang duk seru kata Tuhanlah Rabbuna, iaitu Tuhan kami Rabbul Alamin. Dah mu tak malu ke nak bunuh seorang lelaki, tak ada buat gapo kali. Dah mari nak seru yang kata Tuhan ahadun. Dah Tuhan satu. Padai dah semua berhala. Tu ya. Tak ada kata duk minta gapo lama kali. Apabila Abu Bakar buat keluar lafaz ni, dah dia masa tu duk muda lagi. Orang kedai Mekah, dia nak tapak selipar. Dah dalam riwayat kata selipar zaman dulu ni, supaya selipar terpoh kita ni, buat daripada kayu. Nah, setara mana berat tu wallahu alam. Siapa ke satu riwayat kata dipukul di muka Abu Bakar, Ali kata aku tengok tak nampak kata itu Abu Bakar. Mengalirnya darah, bertukar mata dengan hidung, bertukar mulut dengan mata. Nak ayat kata selok Abu Bakar apabila dipukul oleh Uqbah, satu seorang pembesar Quraisy yang menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selok Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tengok Abu Bakar jatuh berdarah di muka, dah siapa tak cek muka dia, dah minta orang akik Abu Bakar awak keliklah di rumah mak dia.
Dan Nabi kata akiklah, irfa'u Abu Bakar warji'u ila baiti ummah. Dan ambillah Abu Bakar ni buat kelik di rumah dia. Hari golongan Abu Bakar, kabilah Abu Bakar usung buat kelik di rumah. Tengok seorang sahabat Nabi SAW yang kasih kepada Rasul, dia selok duduk di rumah, celak mata pak tu. Perkara yang dia tanya mula-mula, aina Rasulullah. Nah, celak mata tak khabar dah, berdarah, bekak, tak kira dah. Dia tak mikir diri dia ni, kasih kepada Nabi. Celak mata yang pertama tanya mana Nabi SAW. Bimbang takut Nabi mati. Dah bimbang takut Nabi dizalimi lebih pada dia lagi. Mek dia kata padai dah. Dah mu ni sakit padai dah. Dah tak kena tanya dah Muhammad, masa tu mek dia tak masuk Islam lagi. Dah kerana Muhammad ni mujadil balas ni, dah bolah turut agama Muhammad. Orang zalim pula ke atasmu. Dah saya kasih cinta kepada Nabi, minta orang piping dia pergi kepada rumah Nabi. Sebab apa? Dia tidak akan puas hati kalau sekiranya tak tengok Nabi tu hidup. Dah duk bimbang takut orang buat zalim lagi kepada Nabi. Tuan ni khabar tak khabar dah. Dah kena tes demo dah, tapi cintanya hati kepada Rasulullah. Dah minta orang buat pergi rumah Rasulullah. Aku nak tengok sendiri. Dah kata Nabi ni selamat kau tak selamat? Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Orang piping Abu Bakar. Dah selepas kena tes demo, selok bangun pak tu tanya Nabi. Bawa pergi rumah Rasulullah. Dan apabila Rasulullah buka pintu, tengok Abu Bakar dengan darah, dengan gapo, peluk Nabi SAW. Nabi peluk seorang sahabat dia. Dah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah duduk bersama Nabi. Nabi kata duk bimbang gapo lagi, mu kena jaga dirimu. Dah, aku tak ada gapo. Dak, dia kata aku tidak akan tenang sekiranya mu ni tidak selamat, tidak lepas daripada dizalim oleh orang-orang pembesar Quraisy. Ni nak ayat kata seorang sahabat yang berani. Dah, kena tademo dah tu berani lagi Zuhair kata aku ni tak ada dah orang yang kasih kepada Nabi SAW. Hak kita naknya daripada peristiwa Abu Bakar As-Siddiq, daripada peristiwa Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi kasih belaka, daripada peristiwa Thauban radhiyallahu anhu, kasih kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Apa kita tak kaji? Dah sejarah Abu Bakar, sejarah Ali bin Abi Talib, sejarah sahabat Umar ibn Khattab. Mereka ni kasih ke Nabi, kasih belah mana? Gapo amale hak dia kasih kepada Nabi? Amale gapo? Dia buat gapo ke Nabi? Kalau istilah umum kita agak, kalau sekiranya Abu Bakar pernah wi hadiah kepada Nabi aibang, kita boleh ikut satu amalan iaitu kasih kepada orang ni kena wi aibang. Sekiranya Abu Bakar pernah wi makan kepada Rasulullah, kita boleh turut sunnah sahabat kita wi makan kepada orang. Kita wi makan kepada orang tua. Sambil kita nak mengkaji satu amalan, satu pekerjaan, kita kena kembali kepada kajian sirah sahabat Nabi, balah mana dia kasih kepada Nabi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Satu kerakti ayat yang Allah Ta'ala nak mengajar kita selaku hamba dan juga umat Nabi SAW. Apabila ditanya kepada seorang ulama tokoh iaitu Hasanul Basri rahimahullah. Ayat Quran yang saya baca, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karrah fanakuna minal mu'minin." Dan apabila ditanya ke tentang pahami ayat yang dibaca saat ni, dia Hasanul Basri rahimahullah, dia kata balah mana manusia ketika duduk di atas dunia dia saing belaka, tak gitu. Kita ni kalau duduk dalam kampung kenal dengan orang nama Muhammad, kenal dengan orang nama Ibrahim, kenal dengan orang nama Yusuf. Kalau kita lakah tu di Kedah, kenal dengan orang nama Abdul Rahman. Kenal orang tu, kenal orang ni, kita bersaing. Tidak ada manusia yang di atas dunia ni tak saing dengan orang, tak ada. Jarang sekali kalau tengok orang tak saing dengan orang. Golek kita kena saing dengan orang. Hidup bermasyarakat di dalam sangkum ni, kita kena saing dengan orang. Bah kita nak saing dengan orang ni, kita nak menjadi manusia yang bijak, manusia yang Allah Ta'ala janji syurga kepada dia, kita nak buat belah mana? Hasan Basri menceritakan, mentafsirkan ayat yang saya baca saat ni. Dia kata manusia ni apabila dia kira hisab amalan dia di hari kebangkitan, orang mukmin dia boleh masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala. Orang jahat, orang fasik, orang berpaling dengan Quran dan juga sunnah, orang yang khianat dengan agama Allah Ta'ala dan juga sunnah Nabi, orang yang berdusta dengan sunnah Nabi,
mereka akan dihumbai masuk di dalam neraka Allah Taala waliyazbillah min zalik. Dua tepat ya kita. Dan manusia ni apabila mati dikira amalan kita ya kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka Allah Taala. Dan pas kita ni hak masih hidup ni Allah Taala beri kepada kita nafas, beri kepada kita akal fikir, beri kepada kita ilmu, kita mengaji. Dan kita nak masuk ke mana? Kita nak masuk syurga. Dan pas nak masuk syurga, nak buat balas mana? Kena turut Quran. Quran royak balas mana? Apabila mati, orang ahli syurga pakat duduk kecil, pakat duduk mewah, pakat boleh nikmat Allah Taala. Dan macam-macam di dalam syurga kemewahan yang Allah Taala beri. Sungai yang mengalir daripada nisai madu, sungai yang mengalir daripada susu, sungai yang mengalir daripada arak. Mewah orang ahli syurga. Orang ahli neraka dihumbai masuk neraka, kena azab, minum air setitik, gelegak kepala, acur habis tubuh badan dia dijadikan semula. Dan duk kena azab Allah Taala di dalam neraka. Satu ketika ahli syurga dia pakat duk kecek. Kita ni masuk atas dunia bukan sekadar ni. Dan hamba ni biasa sign dengan orang nama Yusuf. Dan Yusuf duk mana? Dan kerana Yusuf tak ada mari duk sekali dengan kita dalam syurga. Dan tanya Allah Taala mana Yusuf? Dia kata saimu, hak muduk sign dengan dia di atas dunia dulu dengan nama Yusuf ni, dia aku bubuh dia di dalam neraka. Bapa berpaling dengan Quran. Orang royak Quran lek-lek dah tak turut lagi. Dan orang royak kata hadis sunnah tak turut lagi. Duk turut pesen hak pesen tak jelas dia tu. Dan berpaling dengan Quran aku, dia turut dia lari ila zulumat, aku humbai dia masuk di dalam neraka. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Fama lana min syafi'in. Dan apabila orang yang bernama Muhammad yang dimasuki di dalam syurga, dia kata, "Hei Allah Taala, aku ni kasih kepada orang nama Yusuf. Dan aku ni bersaing tak ada dah dengan dia atas dunia. Nah, aku ni duduk dalam syurga, kalau Yusuf tak bagi duduk sekali dengan aku rasa sepengah tak boleh kena nikmat kelazat tu. Boleh tak ya Allah aku nak minta orang nama Yusuf ni bersama dengan aku di dalam syurga. Minta orang yang duduk dalam neraka mari duduk dengan dia di dalam syurga. Sebab apa biasa saing di atas dunia? Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dengan permintaan orang soleh, mukmin, ahli syurga, Allah Taala cabut orang nama Yusuf di dalam neraka bersama-sama dengan saing dia di dalam syurga. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Saing ni kalau kita tak sirugi, kita kena jadi ayat yang Allah Taala ajar kita. Dan kita kena saing dengan orang salihin. Orang suka semaya, orang suka keluar zakat, orang suka infak harta dia, orang yang suka semaya malam, orang yang senyum dengan orang, pertolongan kepada orang, segala amalan kebaikan dia buat berlaku. Kita kalau tahu orang balas ni, kita kena saing dengan dia. Sebab apa? Sekiranya kita ditentukan menjadi ahli neraka, orang salihin yang Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga boleh panggil kita bersama dengan dia di dalam syurga. Apabila orang nama Yusuf dimasukkan di dalam syurga bersama saing dia ahli neraka, pakat tanya belakang dah lah. Dia duk mana Yusuf saat ni kena azab kali dengan kita. Dia ni ahli neraka pula. Dia Yusuf gimana weh? Fama lana min syafi'in. Allah Ta'ala kata Yusuf duduk dengan saing dia dah. Dia di dalam syurga. Tanya Allah Ta'ala, Yusuf buat gapo? Dan Nabi kena syafaat dia. Dan ada amalan gapo boleh mengambil dia daripada neraka masuk syurga. Allah Ta'ala jawab sepatah yang kata dia ada temui dia saing dia di atas dunia orang soleh. Dan dengan orang soleh saat ni minta aku ambil dia bersama di dalam syurga. Ingat kata kalau kita tak ada lagi saing kita, hak kita mancai kata dia orang soleh, kita kena cari masa kita hidup di atas dunia. Nak saing, dan kita kena saing dengan orang baik dan juga orang soleh, orang yang suka buat kebaikan. Dan insya-Allah sekiranya kita mati, dia boleh minta dengan Allah Taala jamin kita masuk di dalam syurga bersama dengan dia. Dan ahli neraka pun bila tahu kata Allah Taala kata daripada neraka masuk di dalam syurga, tanya dah lah. Dan fama lana min syafi'in. Pafak kami ni balas mana ya Allah? Dan duk dalam neraka ni, dia nak syafaat kami. Dan wala sadiqin hamim. Aku duduk atas dunia dulu, aku tak saing dengan orang berjuru. Aku tak saing dengan orang soleh. Dan aku tengok orang pergi semaya, aku maki. Dan aku tengok orang seru aku buat kebaikan, aku hamak dia. Dan aku tak ada ya Allah. Fama lana min syafi'in. Orang mana nak bagi syafaat aku seperti dengan Yusuf? Dan wala sadiqin hamim. Sayang aku tak biasa sayang dengan orang berjuru.
falau anna lana karrah. Ning tabiat manusia. Dah. Apabila duduk dalam neraka, tak ada jalan dah nak minta syafaat, tak ada jalan dah nak minta bersaing dengan orang berjuru, minta mula dengan Allah Taala. Ya laitani ya Allah, wilah peluang kepada kami ya Allah. Kepada mana? Kepada dunia semula. Dan minta Allah Taala wi dia klik kepada dunia semula. Nak buat gapo? Fanakuna minal mu'minin. Dah minta kalau mungwi aku klik ke dunia, aku tak seh dah jadi orang jahat ataupun saing dengan orang tak berjuru. Dah aku nak saing supaya usaha saat ni aku nak cari orang soleh. Dah aku nak saing dengan orang mukmin. Dah supaya aku ni jadi seperti Yusuf. Sekurang-kurangnya ada orang tarik aku masuk syurga bersama dengan mereka. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sesal kemudian ni dia tak hadir dah. Sebab itu nikmat yang besar kita selaku hamba Allah Taala, dan kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mikir, dan kita mengkaji, dan kita mendengar, kita menuju kepada Quran dan juga sunnah, dan kita mengingati sirah sejarah sahabat Nabi balah mana kasih kepada Nabi, dan tunjuk contoh teladan balah mana. Dan kita jangan menjadi manusia yang Allah Ta'ala kata at-taghut. Dan apabila berpaling dengan Quran, seru demo lain duk upah balah tu, upah balah ni, demo tu tak berjuru, demo ni tak berjuru. Dan dia nak ambil kita, pimpin kita kepada zulumat, berpaling daripada nurullah kepada kejahatan. Hak ni hak kita tak sih. Dan kita ni orang terpilih. Kita ni orang bijak. Allah Ta'ala akan fikirin. Dan kita ni tak ada lagi kata penat. Dan kita dengar jelas kata ayat Quran. Kalau kita dengar jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak peceng kecek pe semabur tidak tahu asal usul, kita minta beradu seketika. Oleh kerana kita nak menjadi seperti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita nak menjadi seperti dengan Sauban. Kita nak menjadi seperti dengan Ali bin Abi Talib. Balah mana mereka mencintai Rasulullah dengan pekerjaan, dengan amalan, kita nak buat balah tu. Sekiranya mereka yang kasih jam mati kerana Rasulullah, tak ada buat, kita tak sah buat. Kalau sekiranya mereka buat, kita kena buat serupa dengan mereka. Oleh kerana Nabi menjamin kita untuk bersama dengan dia di dalam syurga. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita tak dedah dengan zaman Nabi, kita sayang dengan orang salihin. Dan ayat Quran yang kedua mengajar kita dalam kita nak erat silaturahim. Dan kita nak mencari sahabat kita kena cari orang berjuru. Dan ini satu dalil di dalam Quran untuk mengajar kita supaya menjadi manusia yang tidak rugi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Inilah pengajaran dan kembalinya kita kepada sejarah-sejarah Nabi untuk kita menjadi manusia ataupun umat sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi secara dengan hakiki, yang tulus ikhlas lillah kerana Allah Taala, mengikut sunnah Nabi dan juga Al-Quranul Karim. Dan kita minta jauh daripada pendengaran ilmu ataupun pemikiran yang boleh membawa kita kepada zulumat dan juga kesesatan. Kita ni orang yang diberi peluang bangun sembahyang malam. Kalau semalam ni, saya baca satu hadis orang hak jamin Nabi. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni satu pembesar Yahudi duduk di kota Madinah. Kisah hijrah ni kalau kecek semalam tak habis. Nabi SAW hijrah dengan sahabat dia Abu Bakar ni banyak peristiwa yang boleh mengajar kita, boleh memandu kita ke jalan Allah. Tapi hak kita naknya, orang ahli Madinah ni sebelum daripada Nabi sampai ke kota Madinah, tak ada siapa biasa kelih Nabi. Rupa Nabi balah mana, tubuh badan Nabi pasal mana, rambut Nabi pasal mana, tak biasa tengok. Tapi berimej orang Madinah. Orang Ansar ketika didakwah masuk Islam, dengan tidak lihat Nabi di zaman Nabi masuk Islam. Dia pakat nak terima kedatangan Nabi SAW. Hijrahnya Nabi daripada Mekah ke kota Madinah. Orang pakat beripung, pakat naik atas pokok tamar, cedek geduk, compare tu supaya Malaysia duduk terima orang nikah. Tunggu dari jauh tengok mana Rasulullah. Pakat nak tengok belakang. Nabi yang diutus ke oleh Allah Ta'ala, siapa tak si tengok. Kita kalau Nabi mai pak kita, tak ada arah nak kecek. Ni pakat duk tunggu belaka. Tibanya Nabi SAW di kota Madinah, orang pakat duk menasik, gembira selamatnya Rasulullah. Ahli Madinah buat satu
Penerimaan yang besar hari yang mula-mula Nabi SAW jejak kaki di kota Madinah. Pakak duk nyanyi tala'al badru alaina, hak kita duk dengar Alan Nasir tu lah. Dah pakak duk tai gedung hak duk atas pohon tama. Seorang yang bukan beragama Islam. Dah tokoh pembesar orang Yahudi. Dia kena ingat kata di Madinah ni bukan Islam belaka. Ya ada juga orang kafir, orang munafik, orang Yahudi. Siapa lah ni kalau siapa pergi buat umrah di kota Madinah, dia di Mekah Madinah boleh pergi ziarah di tempat-tempat orang Yahudi pinye gapo telaga ketika Nabi nak pergi pinye baju besi, ada tempat-tempat sejarah. Dan nak ayat kata orang Yahudi wujud di Madinah ketika zaman Nabi SAW. Abdullah bin Salam dia berasa pelik, geger dia kata hari ni. Dah, pakak duk terima gapo lama gitu lalu. Dah, terima besar-besar sungguh. Dah menasiklah ukah kerabat pun tamalah. Dah gitu lagi ni bunyi suara meriah, gembira pada hari tu. Dia duduk dalam rumah tu dia rasa nak tengok. Apabila dia tengok, dia lihat pertama kali wajah Nabi SAW. Dia rayak kana. Dia kata aku mancai represent kata seseorang yang bernama Muhammad SAW bukan dari kalangan orang yang berdusta. Bukan dari kalangan orang yang bohong nipu dalam agama. Dia tengok muka Nabi dengan nur cahaya Nabi, dia yakin kata cerak bukan daripada orang nak pecah belah agama di kota Mekah. Dia ni adalah utusan daripada Allah Taala. Yang kedua, lepas daripada dia tengok wajah Nabi SAW, dia dengar Nabi besar belah mana? Ni seorang rasul apabila datang di kota Madinah, jejak kaki berpesan kepada umat dia dan juga manusia semua di kota Madinah, tidak kira Islam, tidak kira kafir. Nabi kata lagu mana? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul lail wan nasu qiyam tadkhulul jannata bisalam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu jaminan kalau kita orang Islam ni, sahabat kecek ni, kita berasa tak pelik. Muka kita Islam dah. Ni orang Yahudi. Dan duduk di kota Madinah, dengar daripada hadis Nabi SAW. Lihat wajah Nabi bukan orang bohong. Nabi pesan balas mana? Hei umatku SAW, Nabi ni rahmatan lil alamin. Nah, kena rahmat belaka, tak kira Islam, tak kira kafir. Dah, kena menjaga keamanan, kesejahteraan semua manusia. Afsus salam, dah kena jaga. Kita orang Islam kena melindungi, menjadi manusia yang beri keamanan kepada orang lain. Jangan kita ni sang satu di dalam kampung kita, di dalam rumah kita, di dalam cangwak kita. Kita kena tolong di antara satu sama lain. Ni yang pertama. Dan yang kedua, Nabi kata at'imut ta'am. Dan satu perkara yang paling penting. Kalau tak penting, Nabi tak pesan hari mula-mula dia sampai di kota Madinah. Mung kena saling di antara satu sama lain memberi makan. Memberi makan di antara satu sama lain. Memberi pertolongan hajat-hajat di antara satu sama lain. Kalau sekiranya tidak ada amalan yang kedua, tak aman negeri kita. Dalam kampung kita tak aman. Dia demo tu kaya, demo ni sesak. Mung tak pada ke aku tak pada ke mung. Nak tolong orang seorang ni kena mari ongkon luar mari tolong. Sampai tu orang yang menjadi pemimpin. Dia tengoklah contoh teladan seperti Rasulullah SAW. Kita kalau kita nak kaji di tempat kita ni, mana pemimpin hak mari nak kira cara seperti dengan Nabi SAW. Mana pemimpin yang ambil padu kepada rakyat ketika ada kesusahan. Mana pemimpin yang nak jamin keamanan di dalam rumah dia. Mana pemimpin yang nak menjamin kesejahteraan di dalam cangwak dia. Cuba kita tengok. Ada ke tak? Tak ada. Sampai itu Nabi SAW menjadi kedua kepada manusia. Yang ketiga, wasilul arham. Saya rasa kata hadis ni yang ketiga yang paling penting. Cuba kita tengok Nabi SAW. Orang wisata tinggi. Dia orang bijak dalam nak kontrol, nak berihan anak makmum dia. Dia jaga ikat silaturrahim, jalinan di antara orang Islam, jadi saudara di dalam Islam. Wasilul arham tak ada di tempat kita. Kadang kalau hak demo tu kata ke demo ni, hak ni tak belangah hak ni. Kadang kalau hak ni tak pergi sini, tu balas sama diri. Mana hak Nabi pesan kepada anak rakyat dia, makmum dia? Wasilul arham, erat silaturrahim, mengukuhkan lagi persaudaraan di dalam Islam. Tak ada. Orang jadi rakyat, mana nak pergi seru ataupun nak pergi nasihat orang jadi pemimpin.
Dia orang jadi pemimpin, mana nak pergi kaji rakyat aku piye duk balah ni. Dah 4-5 tahun mari hari raya, lepas hari raya. Dah kalau sebut kata gilah rumah demo tu tak ambuh. Ya sebut kata demo tu kita tak lawan. Dah kita tak jang di rumah demo tu, tak lawan kita. Dah mana pemimpin hak nak eret orang yang balah mari duk sekali. Wasilul arham. Dah ikat silaturahim di dalam Islam persaudaraan tak ada. Yang keempat kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kita sebagai anak makmun raya dan juga kita kalau orang nak jadi pemimpin wasallul lail Nabi ajar kita kena sembahyang malam dan wan nasunia dan ketika mana manusia duk tidur belaka. Tidak ada kejayaan pekerjaan dunia kalau kita ni tak mengaduhan dengan Allah Taala. Nabi ajar kita selaku rakyat dan juga pemimpin, kita nak jaya dunia akhirat, kita kena bangun sembahyang malam. Semaya malam kita kena mengaduha, kita kena pecung, kita kena kecek dengan siapa? Rabbul Alamin. Tidak ada redha Allah Ta'ala, tidak ada keberkatan Allah Ta'ala, tidak ada orang panggil restu Allah Ta'ala, kejayaan kita jamin represent tak jaya. Dan kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Semua sumber rezeki, kejayaan tak kira lah, kesihatan tubuh badan. Yang pertama datangnya daripada Rabbul Alamin, iaitu Tuhan yang menjaga kita. Dan siapa nak jadi anak rakyat yang comel berjuru, pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan pekerjaan dengan secara comel, kena bangun sembahyang malam. Siapa pesan? Nabi SAW. 4 perkara ni Nabi ajar kita selaku umat bukan saja. Dah tengok dia koci ayat belakang tu. Nabi kata balah mana? Siapa yang memberi kesejahteraan kepada satu sama lain, siapa yang menjaga makan minum dan memberi pertolongan makan minum di antara satu sama lain, siapa yang berasa kata dua pihak balah, erat tangan satu dan tangan dua mari duduk sekali, erat silaturahim. Dan siapa yang buat pekerjaan dunia akhirat dia mengaduhan dengan Allah Ta'ala, tadkhulul jannata bisalam. Ini jaminan Nabi SAW. Kamu akan masuk syurga Allah Ta'ala di hari kebangkitan. Hak tu ya hak kita nak. Dah kita kacau duk jual, kacau duk letih, kacau duk lontun, kacau duk gitu gini di atas dunia. Kalau kita mati tak boleh masuk syurga saja kita. Nah, hak kita naknya setiap sudut pekerjaan kita dinilai Allah Taala. Dan setiap sudut pekerjaan kita mengikut sunnah Nabi SAW. Dah, pas Nabi pesan dah kita tak tahu apa. Dah, saya nak seru kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, bagi sesiapa yang nak menjadi pemimpin, dah kaji para sahabat dan juga contoh teladan Nabi SAW. Kaji pesanan Nabi SAW. Siapa nak jadi anak rakyat yang comel, yang berjuruh, mati masuk syurga, kaji ayat Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dah apabila kita faham Quran, kita faham hadis Nabi, kita faham sejarah, kita faham wasiat Nabi, insya-Allah hidup kita akan berada di dalam hidup aman dan tentera. Dah jauh daripada benda-benda dusta, benda-benda khurafat, benda-benda kegelapan, kesesatan. Nah, hak ni satu peristiwa yang berlaku ketika hijrahnya Nabi ke kota Madinah untuk mengajar umat dia menjadi manusia yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan dia dan juga di dunia dia dan juga di akhirat dia insya-Allah. Ya, sekadar inilah pada malam ini untuk memberi peringatan kepada kita selaku hamba dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktafi bihadzal qadar aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.